Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, cikgu akan teruskan bab 1. Okey. Di bawah subtopik 1.3 iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. Jadi, kita akan tengok bagaimana mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okey, ingat garis nombor tu adalah satu garisan di mana ada nombor dekat setiap garis ini. Tak kisahlah 2 ke, 3 ke, 4 ke. Okey. Seterusnya, okey, cuba kamu lihat yang di bawah ni. Okey, dalam buku teks muka surat 14 ya. Okey, perwakilan pecahan pada garis nombor adalah sama seperti integer. Okey, katakanlah dia bagi kamu satu garis nombor. Okey, dalam kes kita kali ini, nombor ini bukan sahaja melibatkan integer. Integer tu apa? Integer tu adalah nombor bulat. 2, 3, 4. Tetapi kali ini kita akan melibatkan pecahan, iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. So, kamu kena buat satu garisan. Okey, garis nombor. Kemudian buat kosong. Okey, tuliskan kosong. Jadi, kalau kosong dekat sini, apabila kamu nampak garisan berwarna biru ini, dia bergerak ke arah kanan. Okey. Jadi, ke arah kanan ini adalah nombor bagi pecahan positif. Okey. Manakala yang berwarna merah iaitu bergerak ke kiri, ini adalah pecahan negatif. Okey. Pecahan negatif ada simbol negatif lah dekat sini. Okey. Sekarang cuba kita lihat contoh 9, okey, di dalam buku teks. Soalannya, wakilkan pecahan yang berikut, okey, pada garis nombor. Okey, so dia bagi 1/2, okey, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey, katakanlah cikgu keluarkan nombor tu. Dia bagi 1/2, 1/4, negatif 3/4. Lagi dia bagi negatif 1/2. Okey. Melalui nombor yang diberikan dalam soalan ini, kamu boleh lihat nombor yang berada di bawah ini, iaitu penyebut di bawah, tidak sama. Okey, ada 2, 4, 4, 2. Okey, ingat tak lagi? Kalau pecahan, kita akan cikgu bagi A per B. So, B ni adalah penyebut. Okey, yang atas ni adalah pengangka. Okey. Jadi, kita perlu samakan dahulu penyebut di bawah. Okey, sekarang kita tengok nombor yang paling besar adalah 4. Jadi, jadikan yang ini 4 juga. So, 2 nak jadikan 4 macam mana? 2 kena darab 2. So, kalau bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Okey, yang ini pun kita darab dengan 2. Jadi, nombor ini akan jadi 2/4 sebab 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Okey, ini kita salin balik. Yang ini ada simbol negatif. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Okey. So, antara semua ini yang mana nombor positif? Mana nombor positif? Tengok yang positif dulu. Pecahan positif. Okey. So, kita bulatkan dulu pecahan positif. Okey. Jadi, antara 2/4 dengan 1/4, yang mana dulu? Mestilah 1/4 dahulu. Kan? Okey. So, katakanlah kita letak dekat sini kosong. So, nombor positif berada di sebelah kanan. Okey, so buat sini 1/4. Lepas tu ada apa? 2/4. Okey, sekarang kita tengok ada nombor negatif. Okey, negatif 2/4, negatif 3/4. So, selepas kosong adalah negatif 1/4. Lepas tu barulah negatif. Negatif 2/4. Dan kemudian negatif 3/4.
So, dia punya soalan tadi wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. So, inilah jawapan kita. Sudah siap. Boleh? Kena tukarkan dahulu supaya penyebutnya sama. Baru kita boleh susun dekat atas ni. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Maksud gabungan operasi tu ada darab, tolak sekali, okey, ataupun tambah, bahagi. Maksudnya digabungkan operasi dalam satu soalan. Bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Baik, kita tengok contoh 11. Okey. Jadi soalan dekat sini dia bagi A 1/2/3 darab 2/5 tolak negatif 5/6. Okey, cikgu zoom sikit. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, katakanlah yang ni cikgu keluarkan soalan dia ya. 1/2/3 darab 2/5 tolak 5/6. Okey. So, untuk menyelesaikan ini, awak perlu ambil kira hukum BODMAS. Ingat tak cikgu ada ajar BODMAS? Okey. Kita akan tengok keutamaan operasi apa dahulu. Okey, B ni adalah bracket. Kurungan. Okey. Oh, ni tak ada apa-apalah. D ni adalah divide. M ni multiply. Darab. A ni add. Okey, tambah. S ni subtract. Okey, jadi kalau dalam soalan tu ada kurungan, so kita kena buat kurungan dulu. Kalau tak ada kurungan, ada bahagi, buat bahagi dulu. Barulah last sekali tolak. Okey, ini adalah mengikut keutamaan lah. So, dalam soalan ni kita ada bracket, kita ada kurungan. So, kita kena selesaikan yang ini dahulu. Okey, sekarang awak tengok dekat dalam kurungan ini, dia punya penyebut di bawah tak sama. Yang ini 5, yang ini 6. So, kalau kita nak buat, kita kena samakan dulu penyebut dia. So, kita darab dengan 6. Kita jadikan dia darab dengan 6. Yang ini kita darab dengan 5. Okey, macam mana cikgu dapat darab dengan 5 darab dengan 6? Sebab kita nak jadikan yang bawah ni per 30. Okey, so yang ini dia akan jadi 2 kali 6. 12 per 5 kali 6. Okey, tak ada masalah. Kalau awak rasa tak confirm, awak guna je kalkulator. Ini per 30 tolak 5 kali 5 ni 25 per 30. Ni dalam kurungan sebab kita masih belum selesaikan. Yang ini kita salin balik. Okey, sekarang penyebut dekat bawah ni dah sama. Okey, jadi kita boleh selesaikan yang ini dahulu. So, 12 per 30 kan? Ambil kalkulator, tekan 12 per, yang per ni, tekan yang ni, A, B, C ni. Okey, 12 per 30 tolak 25 per, yang ni A, B, C per 30. Akan dapat negatif 13 per 30. Negatif 13 per 30. Okey. So, yang ini nombor bercampur. Awak jadikan dia sebagai pecahan tak wajar. Yang ini 3 darab 1. Tambah dengan 2. Okey. 1 darab 3, 3. 3 tambah 2, 5. Okey, darab dengan negatif 13 per 30. Okey, sekarang dekat sini darab kan? So, yang atas ni boleh darab dengan bawah ni. Okey, dalam sifir 5 ada 30 kan? 1 kali 5, 2 kali 5. Yang ini 5 dengan 30 ni boleh potong. Ini jadi 6. Macam ni jadi 6. Kita buat 30 bahagi 5 dapat 6. Okey, so salin balik. Tinggal apa? 1/3 darab negatif 13 per 6. Okey. Selesaikan. Gunakan kalkulator anda. Okey. So, awak tekan 1/3 darab. Kena ada kurungan kat sini. So, awak tekan kurungan.
negatif 13/6. So, dapat jawapan last sekali. Negatif 13/18. So, inilah jawapannya. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya B, dia bagi 5/8. Okay, 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey. So, macam mana kita nak buat? Tadi cikgu kata ikut hukum BODMAS kan? Okey. So, tulis balik BODMAS. So, kurungan bahagi darab tambah tolak. Okey, sekarang ni kalau tengok dekat sini ada kurungan kan? Okey, memang dekat sini ada kurungan. Tetapi dia hanya mengurungkan satu sahaja. Bukannya ada dua nombor. So, ini sahaja. So, tak payah selesaikan inilah sebab ini memang nombor dia sahajalah. Okey, kemudian kita jumpa bahagi. Nampak tak ada bahagi dekat sini. So, kita kena buat bahagi dahulu. Okey, so cikgu buat dalam kotak supaya kita tahu yang ini kita kena selesaikan dahulu. Okey, so yang ini tak ada apa-apa. So, salin balik. 5/8 tambah 1/3 ni jadikan dia dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, so 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. 4/3 bahagi negatif 5/6. Okey, cikgu masih gunakan pen merah sebab cikgu nak selesaikan dalam kotak dahulu. Okey, so macam mana kita nak buat? Awak tengok dia punya pecahan ni tak sama. Okey, so kalau bahagi ini, okey, kita boleh terbalikkan 6 ni duduk dekat atas. Tapi dengan syarat bahagi akan jadi darab. Okey, so dekat bawah ni 4/3. Okey, sebab kita tak boleh nak darab kan? Kita tak boleh nak samakan ataupun nak buat apa-apa. So, kita buat ni bahagi jadi darab. So, yang ini terbalikkan. Negatif 6 ni kat bawah kan? So, yang ini letak kat atas. Okey, kalau kita tukar operasi, nombor pun akan bertukar kedudukan. Okey. Macam tu. So, yang ini salin balik. Okey, masih lagi di dalam kotak. Alright. So, awak tengok 3 dengan 6 ni boleh dipotong. Macam mana kita nak buat? 3, 1, 6 bahagi 3 dapat 2. Okey. So, kat sini tinggal apa? Tinggal 4/1 darab negatif 2/5. Okey. So, dah tak ada apa yang boleh kita potong. Ingat ya, kalau kita nak potong macam ni, mesti dia bersilang antara satu sama lain. Okey. So, tekan kalkulator. 4/1 kan? Okey, 4 per. Nampak A, B, C ni per 1 darab negatif. Okey, tekan yang ini pun boleh negatif. Buat kurungan, negatif 2/5. So, dia akan jadi negatif 1/3/5. Okey. Tapi biasanya cikgu akan suruh jadikan dalam bentuk pecahan tak wajar lah. Okey, salin dulu. Dia akan jadi 5/8 tambah negatif 1/3/5. Okey. Jadikan ini sebagai pecahan tak wajar dahulu. Okey, 5/8 tambah 1 kali 5, 5. 5 tambah 3, 8. Okey, negatif 8/5. Jadi, sekarang ni, ingat balik kita belajar semalam. Okey, ingat positif jumpa negatif. Positif jumpa negatif. Baik jumpa jahat akan jadi jahat. Okey, so sini adalah negatif. So, buat 5/8. Ini dah jadi tolak kan? Okey. 8/5. Macam mana kita nak selesaikan ni? Bawah ni tak sama.
So, jadikan dia sama. Macam mana? Yang ini darab 8. Darab 8. Yang ini darab dengan 5. Darab dengan 5. Supaya bawah dia jadi berapa? 8 kali 5. 8 kali 5 dapat 40. So, sini adalah bawah dia adalah per 40. Okey, 5 kali 5, 25. So, sifir awak kena hafal lah. 8 kali 8, 64. Yang ini 40. Okey. So, yang terakhir, bila dia punya penyebut dah sama, boleh tekan kalkulator. So, tekanlah 25 per 40 tolak 64 per 40. So, jawapan terakhirnya adalah negatif 39 per 40. Okey. So, nampak panjang kan jalan kerja dia. Buat satu demi satu. Okey.